رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan izin untuk bertemu dalam kelas PDPR bersama dengan Ustaz. Insya-Allah pada hari ini kita akan belajar subjek akidah. Okey, kita akan sambung subtopik yang seterusnya, iaitu kesan-kesan muraqabah. Kesan-kesan muraqabah. Kita dah belajar tentang maksud muraqabah, kita dah belajar tentang ciri-ciri orang yang bersifat muraqabah, dan pada hari ini insya-Allah Ustaz akan jelaskan pada kamu semua tentang kesan-kesan muraqabah. Okey, kita tengok kesan dia pula. Kalau kita bersikap muraqabah ni, apa jadi pada kita? Kalau kita tak bersikap muraqabah ni, apa pula jadi pada kita? Jadi kita nak tahu kesan-kesan muraqabah ni. Jadi anak-anak murid semua boleh buka buku akidah, muka surat yang ke-58. Okey, muka surat 58 ya. Okey, hari ini kita nak belajar tentang kesan. Itu apa yang kita dapat bila kita bersifat muraqabah. Okey, kamu tengok dalam buku kamu tu, tulisan dia panjang. Jadi ustaz ringkaskan dan ustaz akan jelaskan pada kamu. Okey, kesan-kesan muraqabah. Okey, muka surat 58, tengok yang pertama, bintang yang pertama tu taat pada Allah dengan ikhlas. Okey, taat pada Allah dengan ikhlas. Apabila kita mengamalkan sikap muraqabah ini, okey, kesan dia yang pertama, kita akan taat kepada Allah dengan penuh rasa ikhlas. Okey, mula-mula kita rasa macam terpaksa. Okey, sebab kita kena buat perkara yang baik. Kadang-kadang kita tak suka. Kadang-kadang kita malas. Kadang-kadang kita rasa tertekan. Jadi apabila kita cuba untuk amalkan sikap muraqabah ni, okey, maksudnya kita kena sentiasa tahu dan sedar bahawa Allah lihat kita, Allah tahu apa yang kita buat, Allah dengar kita. Okey, bila kita sentiasa bersifat begitu, iaitu sifat muraqabah tu, jadi kita secara tak langsung akan menjadi taat. Taat ni maksudnya kita patuhlah pada perintah Allah dengan penuh ikhlas. Sebab kita tahu apabila kita melakukan sesuatu perkara yang baik ataupun ibadah dengan bersungguh-sungguh, kita buat ibadah tu, contohnya ibadah solat. Kita solat sungguh-sungguh sebab kita tahu Allah nampak kita, Allah dengar apa yang kita baca, dan Allah tahu apa yang kita buat. Bila kita buat dengan bersungguh-sungguh, kesan dia, kita akan jadi rasa ikhlas untuk melakukan sesuatu perkara yang baik. Tak kisahlah perkara tu perkara ibadah ataupun bukan ibadah. Okey, tapi perkara tu adalah perkara yang baik. Okey, perkara yang baik, kita akan rasa ikhlas dalam melakukannya. Okey, kita nak menderma, kita derma dengan ikhlas, dah jadi satu ibadah. Kita nak tolong ibu dan ayah kita, kita tolong dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala dapat pahala satu ibadah. Kita nak bersihkan rumah, okey, sapu lantai, kemas baju, kemas meja. Bila kita lakukan dengan ikhlas, memang kita kadang-kadang kita tak suka. Okey, mak kita suruh kemaslah meja, kemaslah bilik, kita rasa macam stres kita tertekan. Tetapi apabila kita tahu konsep muraqabah, kita amalkan. Allah tengok apa aku buat ni, Allah dengar apa aku cakap ni, Allah tahu apa yang aku buat. Okey, jadi kita bila lakukan tu perkara tu, kita secara tak langsung kita akan jadi taat, iaitu kita patuh pada Allah, dan kita lakukan sesuatu perkara tu hanya kerana Allah. Itu yang maksud ikhlas tu, hanya kerana Allah. Kita bantu ibu ayah kita tanpa mengharapkan balasan. Okey, kita buat sesuatu perkara baik, kita tak mengharapkan balasan. Itu yang disebut jadi ikhlas bila kita bersifat muraqabah. Tu yang pertama, kesan dia yang pertama, kita jadi taat pada Allah dengan penuh rasa keikhlasan. Okey, yang kedua, kita dapat menjauhkan maksiat, jauhi maksiat, bertaubat dan menyesali dosa-dosa yang dilakukan.
apabila kita mengamalkan konsep muraqabah ini secara tak langsung, kita akan jauhi maksiat. Maksiat ni adalah perkara-perkara lara yang akan mendatangkan dosa kepada kita. Benda ni tak baiklah, maksiat ni kita jangan lakukan. Apabila kita tahu Allah tengok kita, Allah dengar kita, Allah tahu apa kita buat, secara tak langsung kita pun tak jadi aku nak curi. Nampak kawan bawa banyak pemadam dekat sekolah, kita rasa nak curi, nak ambil. Pemadam dia cantik lah, pensel box dia cantik lah, pensel dia cantik, kita rasa nak curi. Tapi apabila kita mengamalkan konsep muraqabah ni, kita tahu Allah tengah lihat kita tak akan jadi mencuri. Kita akan jauhi perkara-perkara yang tak baik, perkara maksiat kita akan jauhi. Okey? Ni dia. Yang pertama, kita akan jauh daripada perkara maksiat. Ni benda yang baguslah. Sebagai orang Islam, kita kena sentiasa untuk ajar diri kita menjauhi perkara-perkara maksiat. Okey, seterusnya kita akan bertaubat apabila kita melakukan kesalahan, apabila kita melakukan dosa, apabila kita ni seorang yang mengamalkan sifat muraqabah ni. Okey, kita akan sentiasa, ya Allah, kau ampunkanlah dosa aku, ya Allah, aku akan tidak mengulangi dosa-dosaku lagi, ya Allah. Kita mohon ampun pada Allah bila kita silap. Sebab kita tahu apa yang kita buat Allah nampak, apa yang kita cakap Allah dengar. Jadi perbuatan-perbuatan yang buruk tu kita bertaubat dan kita menyesali dosa yang kita lakukan. Kita menyesal dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Kita mencuri ke, kita ejek orang ke, kita pukul orang ke, kita tak nak dengar cakap mak ayah ke, kita jadi menyesal. Sebab kita tahu, okey, perkara-perkara tu adalah perkara-perkara yang tak baik. Apabila perkara yang tak baik ni, kita jangan cuba untuk ulang balik kesalahan yang sama. Bila kita dah buat salah sekali, kita bertaubat, kita mohon ampun pada Allah dan kita menyesal. Aku menyesalnya, ya Allah, aku curi pemadam kawan aku menyesalnya, ya Allah. Kita menyesali perbuatan kita. Tu orang yang muraqabah ni, dia sentiasa mengamalkan muraqabah ni, dia akan menyesal. Okey, dia akan jauhi maksiat. Kalau dia buat maksiat, dia akan bertaubat. Dan apabila dia bertaubat, dia akan menyesal dengan perbuatan-perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bintang yang ketiga, okey, menjaga adab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Keterangan dia panjang lah, jadi ustaz ringkaskan. Menjaga adab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Adab tu yang macam mana? Kita sentiasa mengamalkan seperti mana yang kita telah belajar dalam kelas yang awal dulu, beradab terhadap Allah. Apabila kita mengamalkan konsep muraqabah ni, kesan dia kita akan beradab dengan Allah. Kita sentiasa bersyukur, kita akan jadi orang yang bertanggungjawab, kita akan jadi orang yang sentiasa lemah lembut, cakap sopan, belajar bersungguh-sungguh. Sebabnya apa? Sebab kesan daripada muraqabah ni. Apabila kita tahu dekat mana pun kita berada, Allah akan nampak kita, Allah akan dengar kita, Allah akan tahu apa yang kita buat, yang kita dah buat, yang kita akan buat, Allah tahu. Bila kita faham konsep muraqabah ini, kita akan sentiasa jaga adab kita pada Allah. Bila kita dapat sesuatu, kita bersyukur, ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, aku dapat rezeki makanan free hari ni, ya Allah. Ya Allah, syukur, Alhamdulillah, ya Allah, aku dah boleh nak pergi sekolah balik, ya Allah, kita bersyukur. Apabila cakap dengan orang pula, kita jaga adab kita dengan orang. Okey, kita tak cakap kasar-kasar. Bila kita bertemu dengan guru, kita hormat pada guru. Itu adab dia. Okey, adab ni mengatasi segala-galanya. Walaupun kita pandai macam mana, walaupun kita bijak macam mana, periksa sentiasa dapat nombor 1, markah selalu penuh 100%. Tetapi jika adab ini kita tak jaga, kita tak amalkan adab yang baik, bukan hanya pada Allah sahaja, pada orang sekeliling kita, kita akan jadi seorang yang gagal. Sebab adab itu mengatasi segalanya. Kalau kita pandai, kita bijak, orangnya hebat di dalam peperiksaan, di dalam sekolah, tetapi kalau kita tak ada adab, kita jadi orang yang gagal. Sebab adab inilah yang paling penting dalam agama kita. Dalam agama Islam, adab adalah segala-galanya. Apabila bertemu dengan Allah, maksudnya kita nak solat, kita tahu adab dia. Kena bersih-bersih, kena ambil wudu, kena khusyuk, hanya ingat pada Allah, barulah solat kita diterima. Apabila kita nak mencakap sesuatu, okey, kita tahu Allah akan dengar apa yang kita cakap. Kita jaga adab kita pada Allah. Apa sahaja yang kita lakukan,
Daripada kita mula bangun tidur sampai kita tidur balik, adab itu penting pada semua orang, terutamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ibu bapa kena beradab, pada guru kena beradab, pada rakan-rakan kena beradab. Dan apabila kita bertemu dengan pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam solat-solat kita, dalam ibadah kita, kita kena jaga adab kita. Itu kesan dia. Bila kita muraqabah, kita akan sentiasa jaga adab kita. Tak kisahlah kita berada dekat mana pun, walaupun bukan dekat tempat kita, kita pergi dekat tempat orang, kita akan jaga adab kita. Sebab kita tahu Allah sedang melihat aku, Allah sedang mendengar aku, dan Allah mengetahui apa yang aku lakukan. Okey? Itu dia kesan yang ketiga. Dan kesan yang keempat, yang terakhir sekali, kita akan menjadi seorang yang redha. Redha ni maksudnya menerima baik apa sahaja yang Allah takdirkan pada kita. Okey? Allah takdirkan perkara yang baik, Allah takdirkan kita kehilangan orang yang tersayang, kita redha. Kita terima dengan baik dan memohon pertolongan pada Allah dengan kesabaran. Kita mohon pertolongan pada Allah dengan sabar. Kita doa tak semestinya kita terus dapat. Okey, ya Allah, kau kurniakanlah aku kejayaan dalam peperiksaan. Bila kita doa tu tak semestinya kita terus dapat, tapi kita kena usaha dengan sabar. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah redha dengan apa yang Allah takdirkan pada kita, apa yang berlaku dalam hidup kita, kita kena sentiasa sabar. Sabar, sabar dan sabar. Sebab Allah akan memberikan kita apa yang kita hajatkan, apa yang kita nak, apa yang kita impikan tepat pada masa yang sesuai. Okay, jadi kita tak boleh berhenti minta tolong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan minta tolong dengan benda yang lain. Ada orang minta tolong dengan syaitan, ada orang minta tolong dengan gunung, dengan batu, dengan matahari. Itu semua makhluk yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas dekat sini kita dah belajar tentang kesan-kesan muraqabah. Okey, kalau kita amalkan muraqabah, apa yang kita dapat? Yang pertama, kita taat pada Allah dengan ikhlas. Yang kedua, kita akan menjauhi maksiat, kita akan sentiasa bertaubat, dan kita akan menyesal dengan perbuatan-perbuatan yang dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, kita akan menjaga adab kita pada Allah terutamanya, dan adab kita dengan manusia ataupun makhluk yang lain. Dan yang terakhir, kita redha dengan apa sahaja yang Allah tentukan, dan kita sentiasa sabar dalam memohon pertolongan pada Allah. Jadi kesan-kesan muraqabah ni nampaknya sangat-sangat baik dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam dan pelajar. Jadi Ustaz harap apa yang Ustaz sampaikan pada hari ini kamu dapat amalkan dalam kehidupan kamu. Yang penting bila kita amalkan sikap muraqabah itu, kita akan mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat terutamanya, insya-Allah. Sekian untuk hari ini, itu sahaja. Kita akan bertemu lagi dalam kelas yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku, dan baguskanlah ucapanku.